Okey, semua boleh tanya soalan. Bila-bila masa nak tanya soalan, buka mic dan tanya. Tapi buat masalah, tolong off mic masing-masing dulu. Okey? Selalunya kat orang buat kelas ni, ada kat orang punya team yang akan kendalikan setting ni. Alright, boleh nampak tak skrin? Boleh, boleh. Boleh tak? Dekat Ampu punya skrin tu nampak penuh ya? Yep. Kawan-kawan kena. Okey, Tak penuh, kawan tak kena buat penuh. macam ni. Ha. Ni okey. Okey, baru penuh. Okey, Alright. penuh. Tajuk kita hari ini reset social media. Sebenarnya ini hanyalah 10% saja daripada modul utama yang biasa kat orang buat kelas dalam 3 hari 2 malam. Untuk reset social media saja. Tapi yang ini Kak Wan simplify yang sesimpel mungkin khas untuk tim sales Ayam Bismi. Dia bukan tim marketing. Okay? Ini tim sales. So andai kata orang marketing ada dalam ni, boleh convert benda ni sebagai panduan untuk korang punya, hampa punya FFC punya sale. Okay? Sebab kalau untuk marketing, dia hukum dia sangat banyak. Dan kena pergi lebih mendalam. So Kak Wan tak nak buang masa sebab orang sale dia kena cepat buat yang mana betul-betul wajib dulu. Alright, untuk reset social media ni, kenapa kena reset? Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa kena reset social media ni? Social media saya ni dah lama lah Kak Wan. Dah lama dah. Dah best, dah share macam-macam benda. Kenapa Kak Wan nak suruh reset? Ada jawapan? Peredaran zaman, peredaran masa. Peredaran masa. Okey, lagi? Awak video Kak Wan kelabu. Lagi? Ruslan, kenapa kena reset? Hala tuju kita tak tuju kat mana sekarang? Hala tuju social media tu, hala tuju social media marketing. Okey, betul? Betul? Lagi satu? Dia melambangkan kita punya personality. Ya, personality kita, brand kita ataupun selalu orang duk guna personal branding kan. Orang kata personal branding, personal branding. Sebenarnya personal branding ni besar. Tapi untuk apa yang menjadi sales team Ayam Bismi, kita Kak Wan fokus kepada macam mana hampa nak positionkan diri sebagai pengurus jualan. Okey, tak kisahlah ejen ke, menjaga ejen ke, ataupun buat curry puff frozen sendiri kat rumah ke, ataupun jual tudung sendiri, tak kisah. Positionkan diri anda tu, diri hampa tu sebagai pengurus jualan, sebagai orang yang menjual, orang yang berniaga. Okay? Tadi siapa jawab untuk personality? Okay, personality kita betul untuk buat orang kenal kita, untuk buat orang suka kita. Sebab bila kita berniaga, kadang-kadang orang macam biasa Kak Wan buat training untuk orang yang ada kedai. Mereka tak muncul di social media. Mereka ada kedai. Jadi duk termenung jadi kedai, tunggu orang mai. Kalau orang kedai runcit kan ada banyak, kedai makan pun ada banyak. Bila duk tunggu, tak positionkan diri, tak munculkan diri di social media, itu yang menjadikan orang tak tahu. Bukan sebab makanan tak sedap, tapi orang tak tahu pun kewujudan kedai dia. Lepas tu dia nak kena bayar orang lain untuk jadi influencer, untuk buat konten untuk kedai dia. Sedangkan tuan punya bisnes sendiri itu tak buat. So sebab itulah hampa sebagai orang sales, team sales, kadang ada juga orang yang tanya Kak Wan, saya ni outlet manager Kak Wan, pasal apa saya kena buat marketing? Sebab marketing kita dah ada staff marketing, betul? Tim marketing kita buat marketing untuk Ayam Bismi. Tapi setiap orang sales ni kena buat marketing untuk diri sendiri. Supaya orang tahu. Dia waiting dulu pula. Sana. Siapa yang buka mic tadi tu, tolong off sat. All boleh tak? Mau lagi kau.
Ya, okay. Okay. So, siapa yang masuk lambat lagi kawan dah tak approve dah lah. No? Sebabnya dia akan ambil masa yang orang yang dah mai awal. Baik, satu buat orang kenal, buat orang suka kat kita. Kenapa kena buat orang suka? Sebab kita manusia, bila kita membeli, cuba tengok, bila kita membeli, kita cari orang yang kita kenal. Kita cari tempat yang kita kenal. Kita cari tempat yang kita suka. Sebab tu bila kita yang menjual, kita pun kena buat orang suka, buat orang kenal kita. Yang kedua, buat orang percaya kat kita, percaya pada bisnes kita. Macam hampa lah ni outlet manager ataupun team sales, salesperson, buat orang percaya kat kita dulu, barulah apa benda yang kita jual tu orang nak rasa nak beli. Okay, saya kawan tunjukkan. Ini yang general, sangat cepat. Kalau siapa nak tanya apa-apa, boleh tanya aja. Yang ketiga, tarik minat untuk orang berurusan dengan kita. Kalau orang tak kenal kita, tiba-tiba kita pergi menjual, kita pergi jumpa dia. Macam Roslan kalau turun pergi gerak tempur tu, kalau dia tak kenal, dia terus pergi jumpa. Sebab tu, kebanyakan yang kita jumpa tu, dia akan tunjukkan reaksi dia reject kita. Kan, dia reject kita. Dia banyak jawapan-jawapan yang dia macam, dia banyak tanya, dia banyak songeh, dia cerewet. Sebab dia tak kenal kita betul-betul. Okay? Okey, untuk pelanggan yang sedia ada, bila kita selalu muncul di social media, kita selalu buat konten-konten yang best, kita selalu tunjuk apa yang kita buat setiap hari, menjadikan mereka ni yang tengok konten kita, dia akan rasa seronok. Dia akan rasa, oh boleh, dia ni memang ada, wujud, dia tak hilang. Kan? Apa yang ni? Alright. So topik hari ni, kalau boleh kawan cover semua. Kawan cuba cover semua. Nampak macam banyak kan? Okay. Blueprint ni kawan go sekali lalu. Kawan nak bagi faham kenapa orang nak dapatkan sale tu kena reset media sosial dulu. Okay. Lepas tu 7 setting wajib lagi. Siapa yang guna laptop sekarang, boleh tekan di handphone untuk betulkan 7 setting ni. Ataupun siapa yang ada guna satu handphone saja boleh screenshot untuk betulkan setting dan tunjuk balik nanti dalam grup kita. Okay? Kerja rumah ni kena buat lah. Sebabnya kawan nak kena tunjukkan dekat Hajah macam mana progress meeting hari ni. Okay? Lepas tu position ni simple saja. Macam mana hampa nak kenalkan diri hampa dekat Facebook. Hari ni kita fokus kat Facebook dulu lah. Siapa yang nak buat dekat TikTok nanti kawan buat kelas berasingan. Sebab TikTok ni dia lain sikit. Okay. Lepas tu posting kenalkan diri. Kawan dah sediakan satu posting. Saat lagi hampa cuma salin dan buat posting terus dekat FB masing-masing. Alright, jadual posting kawan tunjuk contoh dan yang last kali adalah macam mana nak kumpulkan orang-orang yang potential buyer yang mungkin boleh menjadi customer kita dan ada juga kategori tertentu untuk kita nak orang yang betul-betul aktif. Saya kawan tunjukkan. Alright. Yang ini adalah siapa pergi conteng kat orang punya slide ni weh? Ada merah kan? Ada orang conteng slide kawan. Lawak lah kawan ni. No, conteng lagi banyak. Siapa yang boleh akses tu? Weh, siapa yang sabotaj kawan ni? Kawan dah lama tak kendalikan Zoom session ni seorang-seorang. Biasa kawan ada orang yang tolong. Tolong bedung tangan anda. Tolong duduk diam-diam, jangan buah sangat, dia conteng. Okey, nampak tak ni? Okey, ini adalah blueprint. Blueprint ni satu, macam mana hari ni kita nak set up balik yang 7 setting profile di FB yang memang kena tukar. Wajib tukar. Kalau hampa betul-betul nak tarik orang menjadi pelanggan.
Okey, wajib tukar. Tak boleh duk ataupun kalau rasa macam tak boleh lah Kak Wan, saya punya FB ni privacy. Okey, kalau yang privacy itu tak apa, kekalkan privacy, buat satu lagi FB baru untuk tarik duit, untuk yang buat bisnes. Okey, tak payah nak privacy sangat. Privacy yang terlampau banyak sangat pun duit tak masuk kan. Allah ni buat satu lagi ruangan yang untuk FB yang untuk masuk duit punya. Okey. Yang kedua, satu lagi, dia lepas kita dah set up, kita tarik crowd. Untuk tarik crowd ni, dia ada dua bahagian saja. Yang team sale kena fokus. Yang ketiga, konten yang sesuai Kak Wan akan tunjukkan sekejap lagi. Dan lepas tu, bila kita dah buat posting, kena ada engagement. Maksudnya, bila kita buat posting, tiba-tiba kawan-kawan kita komen. Jangan biar sendu. Jangan tinggal. Lepas posting, tinggal. Kak Wan rajin juga panggil tinggal ni. Tapi Kak Wan tak berniaga di Facebook. So orang yang berniaga, jaga betul-betul. Engagement kena jaga. Bila komen, terus jawab. Okay? Itu membantu tau. Bila komen, bila orang komen, kita terus jawab, dia membantu reach. Reach tu sekejap lagi Kak Wan habaq. Untuk sampai kepada ramai orang. Lepas tu yang kelima, seterusnya, yang ni bukan yang kita nak belajar hari ni semua tau. Cuma Kak Wan nak bagi kita flow dia, kenapa bermulanya daripada 7 setting wajib tu akan menjadikan hampa dapat sale. Okay? Bila kita engage dengan orang, posting kita sampai kepada ramai orang, lepas tu kita pula join community. Join community ni adalah FB group. FB group kena pilih betul-betul. Jangan masuk FB group yang banyak peniaga. Sebab grup yang banyak peniaga ni memang kerja mereka duk bubuh iklan dan tinggal. Takkan kita buat posting apa pun orang tak nampak. Buang masa kita saja. Join grup penduduk. Penduduk di kawasan outlet. Atau kalau salesperson FNC, cari fokus kepada bandar-bandar kecil. Bandar-bandar kecil yang memang hampa duk target nak recruit ejen kat kawasan tu. Join grup penduduk kat situ. Okay? Lepas tu yang seterusnya, add value ni adalah selalunya dalam konten kita lah, kita nak tulis apa-apa benda yang bermanfaat untuk orang, menjadikan orang like, orang share. Bila orang share, lagi ramai bertambahnya follower, lagi besar kita punya reach kepada ramai orang. Dan akhirnya akan terbina lah trust. Bila orang tengok setiap hari, Siti ni, tiap-tiap hari dia duduk potong ayam lah. Tiap-tiap hari dia duduk angkat bakui ayam lah. Tiap-tiap hari lah ayam dekat outlet dia ni bubuk air benimun-nimun. Berlambak-lambak. Hari-hari dia tengok rutin tu, dia akan menimbulkan rasa lebih percaya. Dia lebih yakin nak berusaha dengan Siti. So akhirnya, last sekali dia akan pergi cari Siti kat Mergo. Contoh. Okay? Contoh. Clear tak setakat tu? Kalau ada soalan, boleh tanya nak. Ada siapa-siapa nak tanya sebelum Kak Wan pi yang 7 setting wajib? Diam tandanya tak ada apa. Boleh kira orang tu. Diam tandanya. Okey, baik. Clear nak? Tak faham sekali tu boleh tanya. Okey, ini adalah 7 setting wajib yang hampa kena buat dekat FB masing-masing hari ni. Hari ni. Bukan sekarang, tapi hari ni. Boleh screenshot dulu. Okey. Nombor 1 adalah timeline cover. Timeline cover ni adalah atas sekali tu. Kak Wan duk dukung itik. Kenapa Kak Wan dukung itik? Ini boleh melambangkan dua perkara. Kita, walaupun kita berniaga, masa Kak Wan buat timeline cover ni, Kak Wan sebenarnya ada jual. Masa tu Kak Wan jual, Kak Wan punya package kelas. Kan? Kak Wan tak bubuh gambar Kak Wan nak tengah bercakap buat kelas. Sebab Kak Wan juga ada, Kak Wan, penceritaan Kak Wan di FB tu lebih kepada hobi dan kehidupan. Kak Wan tak cerita sangat pasal kelas Kak Wan. So kalau hobi dan kehidupan, letaklah gambar hobi. Hobi Kak Wan memang dukung binatang lah. Dukung binatang yang Kak Wan ada itik, ayam, kucing. Harimau je tak dukung lagi. Okay, so timeline cover boleh letak gambar yang nampak muka kita. Atau macam Ustaz Fikri. Ustaz Fikri ada tak? Macam Ustaz Fikri, dia letak gambar dia dengan wife dan anak-anak di latar belakangkan Tasik, tak silap kawan. Tasik kot. Pun boleh. Letak gambar family menunjukkan kita
Walaupun kita orang berniaga, walaupun kita ni sales manager, outlet manager yang duk jual ayam, duk cincang ayam hari-hari, kita pun ada kehidupan. Tunjuk kehidupan kita kat situ. Make sure gambar timeline cover ni ada gambar manusia. Jangan letak bunga kertas semata-mata. Okay? Jangan letak bunga kertas, jangan letak gambar kucing comel sahaja. Okay? Kok Fawi dia kucing dia banyak, dia nak letak semua gambar kucing dia dalam tu. Pastikan gambar kita sebagai manusia ada juga. Sebab itu yang FB punya algoritma dia akan baca sebagai trusted profile. Hati-hati. Gambar yang tak ada muka sangat ni, FB yang letak belakang sikit, orang susah nak nampak apa yang kita tulis. Okay? Nombor 2, profile picture. Profile picture ni letaklah muka kita. Andai kata yang orang perempuan macam Siti, macam siapa lagi dalam ni, yang perempuan Asma ke, mungkin suami tak bagi letak muka seorang. Ada juga tau klien kawan yang dia kata suami dia tak bagi letak muka seorang. Dia jealous. Dia sangatlah jealous. Apa Cik Wan baru nak masuk ni? Sana, okey. Dia sangat jealous. Okey, kalau macam tu letak muka 2 orang bersama. Tak ada masalah. Cuma kalau yang tak ada masalah pasangan jealous ni, guna gambar sendiri, gambar seorang yang nampak muka dengan jelas. Tak payah gambar penuh satu badan, letak muka dengan jelas yang nampak muka kita. Yang background dia kosong. Remove background pun tak apa kalau gambar kita tu latar belakang ada pokok Christmas ke apa ke, tak kisah. Okay, make sure nampak muka kita. Alright. Kalau macam outlet manager lagi tune dengan gaya manager lah. Macam Kak Wan tengok dekat profile WhatsApp apa tu. Yang tu tune. Letak gambar yang tu. Alright. Nama, guna nama penuh. Andai kata nama panjang macam Putra tu, nak letak nama pendek boleh, tapi ejaan penuh. Dan make sure nama tu lah yang hampa guna setiap hari, yang orang kenal hampa, yang orang panggil hampa pun dengan nama tu. Jangan letak kat sini si Manja Daddy. Tak boleh. Sedangkan orang panggil kita Kak Wan. Tapi tiba-tiba kat sini si Manja Daddy. Tak boleh. Jadikan nama ni sebagai brand sendiri. Apa iPhone pula nak masuk. Alright, kalau nama panjang boleh pendekkan, mungkin yang mudah orang sebut, mudah orang cari. Alright, yang keempat, intro ataupun bio. Dekat Wan dah bagi contoh kat sini. Intro ni, dekat intro ni, sebagai sales manager, sebagai outlet manager, sebagai salesperson nak tulis boleh. Salesperson ada kebebasan sikit. Sebabnya salesperson FFC ni, dia tak mencari direct buyer. Dia tak mencari orang yang terus nak beli produk FFC dia. Dia lebih mencari agent, kan? Hampa lebih mencari agent. So yang mencari agent ni boleh tulis kat sini, saya membimbing anda, saya boleh membimbing anda, saya pembimbing usahawan ayam halal. Pun boleh. Jadi bila orang masuk-masuk, orang tengok profil dia, weh, dia ni boleh tolong aku jadi kaya dengan ayam lah. So dia minta jadi ejen. Okay? Ataupun nak tulis kat situ, saya nak tulis sebagai hobi pun tak apa. Dia bergantung kepada konten ataupun penulisan yang hampa nak buat di Facebook nanti. Katakanlah mau nak lebih banyak nak kongsikan, dia bukan tentang berniaga tau. Dia bukan tentang berniaga. Dia tentang apa yang hampa nak tulis, apa yang mudah untuk hampa share setiap hari. Jangan kita nak buat konten tu, nak cerita, kita memang tak ada masa. Bila kita tak ada masa, nak buat benda yang perlukan masa yang lama, langsung kita tak buat. Okay? Buat yang setiap hari, rutin kita setiap hari sebagai orang yang menjual ayam, orang yang berada di syarikat ayam, cerita benda yang biasa. Jadi kat sini pun tulis intro biasa. Kalau outlet manager, tulis kat sini, pengurus outlet, Ayam Bismi, Cawangan, mana. Pun boleh. Lepas tu tulis kat sini, okey. Kalau tak mau tulis outlet manager Cawangan tu, tulis kat situ untuk yang nak tempah ayam ayam premium, ayam kualiti premium ke atau apa, tak tulis nombor Ayam Bismi pun tak apa. Tulis kat situ dan letak nombor telefon pun boleh. Untuk hubungi, untuk tempah ayam, hubungi saya, letak nombor telefon pun boleh.
Okey, itu adalah intro yang paling simple untuk orang kenal pasal diri kita. Baik, yang nombor 5 adalah about. About ni, dia ni hari tu Kak Wan ada buat Facebook Kak Wan ni sebenarnya dah rosak. Okey, dah rosak sebab Kak Wan ada menggunakan apa tu, software haram untuk masuk ke Facebook orang lain masa tu. Sebab Kak Wan underground punya marketer, dulu buat kerja untuk satu syarikat lain, so kita ada scoding beberapa Facebook. Kita tengok ads orang. Jadi Facebook Kak Wan ni dah rosak. Banyak friend Kak Wan dah hilang. Lepas tu dia about ni pun Kak Wan dah tak boleh adjust. Tak boleh nak tukar. Jadi about Kak Wan ni memang Facebook dah letakkan digital creator semata-mata. Tapi yang hampa punya boleh tukar. Boleh tukar ikut yang hampa nak. Kalau tak mau, kekalkan sebagai digital creator. Tak ada masalah. Lepas tu, jangan lupa letak pekerjaan kita. Working experience kan. Dia tulis working. Working apa benda tu, working background ke apa. Yang itu tulis kat situ. Outlet manager Ayam Bismi. Okay? Tulis kat situ. Kena tulis. Kena tulis. Tak payah. Kadang-kadang ada yang Kak Wan tengok dia profile mereka tulis duduk di Chicago, duduk di Liverpool. Kan? Tak payah. Kalaupun pernah berada di sana, tapi law ni kita berada di sini, tulis yang sebenarnya. Maklumat tu jangan dibuat-buat. Okay? Alright. Yang tu yang kelima dan yang yang keenam, followers. Tolong onkan butang followers untuk orang tengok. Sebab dekat situlah membina trust orang lain untuk berurusan dengan kita. Okay? Kita seboleh-bolehnya nak ramai orang masuk ke Facebook kita. Sebab dengan ramai orang itulah orang akan kenal kita sebagai pembekal ayam halal. Ayam Bismi. Okay? Macam mana nak on button tu, kalau yang tak tahu, kalau yang tak tahu, nanti PM Kak Wan akan buat tutorial lain. Kak Wan buat video tutorial sebab ini panjang sikit. Okay? Alright, nombor 7, featured foto ni boleh dimasukkan menggunakan bila kita akses FB dari laptop ataupun PC. Dari handphone tak silap Kak Wan dah tak boleh dah. Okay, untuk yang ada boleh akses dekat laptop, nanti boleh masukkan featured foto ni, masukkan gambar yang team marketing selalu bagi tu. Ada dekat FB page. Okay, yang ada tunjuk customer tengah beli ayam ataupun hampa ambil gambar yang nampak muka hampa tengah berurusan dengan customer. Letak kat situ. Ataupun tengah angkat bakui ayam. Letak kat situ. Benda yang kena mengena dengan kita tengah buat benda tu. Tengah buat bisnes tu. Tak kisahlah kalau lah sambil-sambil siang jual ayam, malam jual cakotiao, letak juga tepi tu, kita tengah goreng cakotiao. Tak ada masalah. Featured foto ni dia gambaran depan bila orang akses FB daripada PC dan laptop dia akan nampak. Boleh? Clear? 3.25. Clear kan? Dah screenshot dah? Senyap lah, tidur ah. Yang tidur ah. Sekejap ada homework. Dah. Okey, dah screenshot kan? Sudah. Alhamdulillah. Alright, good. Sudah. Okey, untuk self positioning, maksudnya kita nak tentukan kedudukan kita di social media ni, kita nak orang kenal kita sebagai apa. Okey? Satu, kita adalah orang yang jual ayam. Ayam Bismi. Okey, itu nombor satu. Yang kedua, selain pada jual ayam, kita juga adalah seorang suami misali. Contoh. Okey? Contoh. Ataupun seorang ustaz. Ustaz Fikri kita. Ustaz Fikri boleh guna. Dia boleh positionkan diri dia sebagai seorang suami, seorang ustaz yang mengajar Al-Quran dan seorang peniaga ayam. Boleh positionkan diri sebagai macam tu. Kenapa kena position? Sebab Kak Wan tak mau konten ataupun penulisan hampa di Facebook tu jadi caca merbok. Saat hampa nak tulis tu, saat tulis Bukit Fraser, saat tulis duk perbaik parit depan rumah. Dia jadi tak menentu. Sebab hampa nak tarik orang untuk beli ayam. So dia tak boleh lari. Positionkan diri ni tunjukkan 2 atau 3 position sahaja.
walaupun ada banyak. Mungkin seorang bapa yang memang banyak masa nak kena jadual anak, kena atur jadual anak pun boleh. Di samping kerja hakiki, kita ada position lain juga kan kat rumah. Okey, so tulis siap-siap nak positionkan diri sebagai apa. Macam 1Z nak positionkan diri sebagai apa dekat FB ni? Kak, nanti cari halaman 7. Okey, baik. Siapa lagi? Ustaz Fikri. Sebagai pengajar guru Quran dan Sebagai bapa yang bertanggungjawab. Masih keliru. Lah masih keliru. Sebagai guru Quran, betul? Guru Quran yang menjual ayam bismi. Okey, ayam bismi jangan lupa sebab itu kita nak tarik sale. Kan? Sebab orang yang nak beli ayam bismi, orang tu juga kena mengaji. Orang tu juga ada anak yang kena mengaji. Dan kita, tama-tama kita ni menjual ayam bismi halal dan kita, Ustaz Fikri pula mengajar Al-Quran kepada orang, memang orang Islam. So memang benda tu link. Tunjukkan. Okey? Saya kat Wan bagi tahu macam mana nak menulis di Facebook tu. Okey. Sendiri saya jadi boleh kan? Saya nak position diri saya macam ni lah. Contoh. Tok Mudim dan juga seorang peniaga ayam bismi. Tok Mudim dan juga peniaga ayam bismi. Seorang peniaga ayam bismi. Boleh? Sama aja, dia kesamaan dia adalah potong. Betul tak? Potong, betul. Dia ada kesamaan, dia ada link. Maksudnya bila ada waktu yang dia jadi Tok Mudim, ada waktu yang dia menjual ayam. Cik Wan kerti potong Cik Wan. Tapi tapi Dia kan nak potong. takut pula aku duduk sebelah Tok Mudim. Alamak, meeting akan habis dalam 10 minit. Dalam depan lima saya masuk Tak apa. Minggu depan kita minta Bismi bayar untuk kita punya kelas. Untuk ni, untuk full access. Baik, nak position settle lah. Alright. So, kickstart posting. Semua ambil screenshot ayat ni. Sat lagi, Kak Wan nak semua orang ambil gambar sendiri berlatar belakangkan tulisan ayam bismi. Maksudnya kalau di outlet, mungkin hampa dah balik, tak dan esok pagi ambil gambar di depan outlet. Ataupun kalau untuk orang yang dah ada gambar di depan outlet macam Bob dia ada kan. Ambil siap-siap yang latar belakang nampak signboard ayam bismi. Cawangan masing-masing. Okay? So kalau tim sales FFC, make sure boleh ambil kat depan ataupun dekat tu kita punya HQ billboard besar tu yang ada nampak ayam bismi. Then tulis ayat ni. Jangan tulis saya kat Wan. Tulis nama masing-masing. Okay? Nama yang kita nak sebut diri kita di FB. Ada orang sebut nama dia baby, ada orang sebut nama dia akak, ada orang sebut nama dia acik. Kan? Guna apa yang kita berbual di FB tu. Okay? Dah screenshot Alright. Yang ini besok pagi buat. Okay? Semua orang serentak buat pagi besok. Dia sebenarnya kalau hampa perasan, kita boleh atok siap-siap posting kita. Katalah hari ini buat siap-siap 3 posting untuk esok punya post. Pun boleh. Kita jadualkan. Dia ada jadual. Dia boleh pilih tarikh bila yang kita nak benda tu keluar dekat FB kita. So siapa yang dah ada gambar hari ni, petang ni buat siap-siap untuk posting ni keluar besok pagi. Okay. So Kak Wan nak serentak besok pagi posting ni keluar. Nanti Kak Wan akan masuk chat. Ataupun siapa yang rajin boleh share link dekat grup kita. Kita pakat-pakat like, pakat-pakat support. Sebab lagi ramai pakat like posting tu, dia reach lagi ramai orang. Kawan-kawan kita semua nampak posting yang sama. Okay? Alright. Untuk jadual posting, okay, yang ni ada berbeza sikit fahaman. Berbeza mazhab ikut cikgu.
kalau kawan bagi kelonggaran ikut bila yang hampa sempat buat. Dia memang ada waktu yang reach tinggi, ada waktu yang memang berkesan untuk save. Macam-macam cikgu bagi tahu. Tapi kita kena tengok keadaan diri kita. Kalau kita sangat sibuk di waktu pagi, tengah hari ke malam ke semua, setiap masa 24 jam kita sibuk, atau siap-siap pukul berapa kita nak. Sebab tu FB letakkan jadual yang kita boleh susun siap-siap posting kita setiap hari. Kita boleh buat sekali hari Ahad, untuk 1 minggu pun boleh, tak ada masalah. So seeloknya nak posting berapa kali? Untuk Facebook yang tak berapa aktif, macam Facebook kawan tak berapa aktif, boleh start dengan 3 posting. Kalau tak tahu nak tulis apa, tulis dulu rutin harian. Bubuh gambar dan caption yang pendek pun tak apa. Sebab kawan tahu apa tak sempat. Macam pagi, kalau siapa yang confident boleh tekan live waktu bertugas di outlet tu. Waktu mula-mula. Jangan live di dekat machine cash register tu maksud kawan, kalau berani live boleh letak satu phone dekat stand dekat meja ke apa ke, menampakkan hampa tengah buat kerja setiap pagi di outlet. Nampak orang tengah mai ke apa. Kalau tak confident untuk buat live, tak apa, ambil satu gambar saja buat posting. Bagi tahu, okey pagi biasanya pagi dekat cawangan Pekanbaru tak ramai sangat lah pukul 8, saat ini pukul 9, 10 yang ibu bapa yang hantar anak sekolah tu dia akan start mai untuk beli ayam. Boleh cerita macam tu saja pagi. Okey. Lepas tu untuk tengah hari boleh share tips ke, ataupun kalau dah terlampau tak ada idea sangat nak tulis, ambil posting yang ada di page Ayam Bismi yang Teha dah buat siap-siap, yang Diana dah buat siap-siap tu. Copy paste. Dia ada beza copy paste dengan share. Kalau kita share, dia reach tu dia tak banyak. Dia sebab dia adalah posting, dia kira kepada owner dia tempat lain. Kita cuma share saja. Tapi kalau kita jadikan itu adalah posting kita, tulisan kita, dia Facebook akan tolak untuk sampai kepada follower kita. Sebab tu jumlah follower amatlah penting. Okey? Ini jadual seeloknya 3 kali. Kalau tak ada masa, buat sekali saja waktu pagi. Pun tak ada masalah. Okey? Dan lepas tu malam, boleh tunjuk, pagi kita dah tunjuk pasal tempat kerja kita, pasal rutin harian kita duk buat apa, kita duk bercakap dengan customer. Kadang-kadang customer ada yang mai tu muka masam, ada yang kelai dengan laki sambil berjalan nak beli ayam. Contoh. Boleh cerita pengalaman tu. Kalau ada masa untuk menulis. Kalau tak ada, memadai dengan gambar kita menguruskan produk kita tu. Lepas tu malam jangan habaq tak ada masa, spare time dalam 10 minit ke untuk buat satu posting malam, cerita tentang hobi ataupun cerita tentang hampa tadi. Macam Ustaz Fikri, dia mengajar Al-Quran. Dia mengajar petang lepas asar, contoh. Boleh buat posting tu waktu malam. Alhamdulillah hari ini ada pelajar yang main belajar Iqra pagi tadi, petang tadi, ada seorang tu yang memang dia demam pun dia main sebab dia memang sangat suka mengaji. Contoh. Okey, cerita sikit macam tu. Cerita benda yang memberi orang akan rasa wow, orang ataupun orang akan rasa Allah suka, ataupun orang akan rasa macam Allah sayangnya kat budak tu. Okey. Buat penulisan yang macam tu. Pendek tak apa. Tapi maklumat tu ada, maklumat tu lengkap dan kawan nak ingatkan, bila menulis guna ejaan yang penuh. Tak semestinya bahasa buku, tak semestinya bahasa sastra matra tu, tak. Tulis bahasa Kedah pun tak apa, tapi ejaan dia penuh. Ejaan penuh. Jangan duk pendek-pendek sampai algoritma Facebook akan baca dia sebagai posting yang tidak berkualiti, so dia takkan push kita untuk mencapai kepada ramai orang. Okey, kena faham yang tu. Sebab tu kawan sangat sensitif dengan ejaan. 1, 2 salah tu tak apa, tapi tulis ejaan penuh. Alright. Okey, habis jadual posting. So next adalah bina crowd berkualiti. Macam mana kita nak pastikan dalam Facebook kita ada orang yang nak membeli ayam? Bila tengok Facebook masing-masing, macam-macam orang ada kan? Adik-adik, orang kampung, geng surau, geng sekolah, geng asrama, geng duk panjat tembok. Semua ada. Okay?
Yang mana dah capai 5,000 atau 4,000 ke atas tu, tolong tengok balik yang mana kawan-kawan yang dah tak aktif lama, selama sebulan ke ataupun 6 bulan, tolong remove mereka. Sebab bila banyak kawan-kawan yang dah memang tak aktif ataupun Facebook mereka dah mati, Facebook dah mati dia akan menjadi macam kulat di dalam Facebook. So bila friend baru ataupun follower nak masuk tu, dia tidak membantu. Dia akan mengganggu sikit lah dari segi Facebook nak membantu kita untuk push kepada orang-orang tertentu tu, dia jadi susah disebabkan ada kulat-kulat ni. So tolong buat maintenance, buat housekeeping kepada rakan-rakan Facebook. Okay? Yang mana yang sikit tu, okay? Yang sikit tu biar adik-adik kita ke apa, biar pergi. Okay? Law ni tumpu kepada 40% rakan positif, 50% potential buyer. So mana nak cari rakan positif? Rakan positif ni adalah orang yang suka like dan komen. Tak kira lah mereka ni jual emas ke, jual penapis ayam ke, ataupun mereka ni yang jual, ataupun mereka ni adalah mok-mok ke, yang suka pokpek ke, ataupun cikgu sekolah ke, tak kisah siapa pun mereka akan masuk dalam kategori rakan positif kalau mereka ni yang jenis suka komen. So orang-orang ni kena ada dalam Facebook kita. Tak kira dia ni nak beli ayam, tak beli ayam tu tak pi. Yang nak beli ayam tu potential buyers tu ada 50% lagi. So potential buyers ni akan datang melalui rakan-rakan positif ni punya sharing, like dan komen tu. Dan macam mana nak cari potential buyers ni? Melalui grup yang kita join tadi. Grup penduduk tu. Grup penduduk bila kita masuk, grup kawasan katalah Meregung. Okey, masuk ke grup kawasan grup penduduk Meregung tu, apa saya cuba search dekat Facebook tu, penduduk Meregung ke, suri rumah Meregung ke, peniaga borong Meregung ke, yang cari yang macam tu, yang dekat untuk kita supply ayam kat dia. So tengok kat situ yang mana depa buat posting meniaga-meniaga tu, kita add depa. Tapi bila nak add kawan baru ni, hati-hati dalam satu masa